Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Abadin pasti semuanya berdebar dan 1001 rasa untuk menghadapi SPM pada 22 Februari ini. Jangan bimbang, Abadin akan kongsikan satu slide berkaitan persediaan terakhir untuk ulang kaji Express Bahasa Melayu SPM 2020. Yang penting, kita mesti study smart, tenang, solat dan doa, dan jangan lupa untuk bertawakal kerana kita percaya usaha tangga kejayaan. Ayo, kita kena kenal pasti dahulu bahawasanya Bahasa Melayu SPM terdiri daripada kertas 1, bahagian A, bahan rangsangan. Anda perlu berikan 3 isi, jumlah patah perkataan 200 hingga 250 patah perkataan, dan markah yang diperuntukkan 30 markah. 45 minit masa yang sepatutnya anda gunakan. Manakala bahagian B pula, karangan umum. Anda diberikan 5 soalan, hanya perlu jawab 1 soalan. Anda sepatutnya memberikan 4 atau 5 isi untuk soalan tersebut. Dan pastikan karangan anda melebihi 350 patah perkataan. 100 markah diperuntukkan dan masa 1 jam 30 minit. Ayo kita lihat kertas 2 pula. Ada 4 bahagian. Rumusan 30 markah. Pemahaman 35 markah. Tata bahasa 30 markah. Dan novel 15 markah. 2 jam 30 minit diperuntukkan. Dan markah keseluruhan 110 markah. Baiklah anak-anak. Jadi secara mudah kiraannya, untuk anda mendapat A, pastikan anda mendapat karangan Bahasa Melayu kertas 1, 100 markah. Dan Bahasa Melayu kertas 2, 80 markah. Untuk memudahkan anda mendapat A. Baiklah, ayo kita lihat bagaimana kita nak menghasilkan karangan yang cemerlang. Ciri-ciri karangan cemerlang merupakan karangan yang matang. Di sini, Abadin tetapkan 7 bintang untuk memperoleh karangan yang cemerlang. Pertama, isi tepat. Maksudnya kita jawab tugasan dengan betul. Kedua, huraian jelas. Kita berikan bagaimana dan mengapa dan kita lengkapkan dengan punca, kesan atau langkah. Contoh yang maujud yang ketiga. Maksudnya contoh perlulah boleh nampak ataupun mudah difahami. Dan ayat penegasan. Berikan penegasan dalam setiap perenggan isi. 4 perkara ini wajib. Dan untuk mendapat lebih cemerlang, kamu tambah dengan ungkapan bahasa indah, ubi, iaitu ada 6 perkara yang boleh anda lihat dalam YouTube Abadin. Kemudian kosakata aras tinggi, supaya nampak karangan anda itu lebih matang dan cara penghuraian anda lebih gramatis. Seterusnya, penanda wacana aras tinggi. Pastikan anda gunakan penanda wacana aras tinggi untuk menampakkan karangan anda terbaik. Okey anak-anak. Jadi di sini Abadin juga bekalkan anda penanda wacana, iaitu ayat yang kamu gunakan untuk menyambung ayat-ayat dalam karangan anda. Di sini Abadin sertakan penanda wacana permulaan karangan, penanda wacana memulakan isi baharu untuk ayat huraian, ayat memberikan contoh, ayat menghuraikan contoh, penanda wacana penegasan, peribahasa dan juga penanda bagi memulakan perenggan penutup. Jadi anda gunakan penanda wacana yang baik dan bagus, maka karangan anda lebih nampak gramatis. Baiklah anak-anak, jangan gunakan yang berunsur bombastik. Seterusnya anak-anak, Abadin bagi satu contoh. Misal kata kalau soalan tanya tentang usaha memupuk semangat patriotisme. Apa yang anda perlu lakukan? Anda kena pasti kata kunci, iaitu usaha. Cuba anda berikan makna lain, iaitu langkah atau cara. Dan apabila isi yang kamu ada, kamu cuba kembangkan ataupun kamu buat satu draft. Misal kata isinya, kamu lihat belah paling kanan kamu tu sambutan bulan kebangsaan. Jadi kamu kembangkan pada huraian 1, meningkatkan jati diri. Huraian 2, perasaan cinta akan negara. Dan ungkapan bahasa indah yang sesuai, negara kita tanggungjawab kita. Jadi kamu cuba cari isi dan kembangkan, letak di bawah isi-isi utama supaya kamu dapat hurai dengan lebih baik. Ini adalah salah satu contoh. Okey? Dan anak-anak, ini antara tajuk tudingan 2020. Bukan soalan sport, sekadar penekanan yang perlu kamu lakukan. Kalau tema perpaduan, kamu boleh lihat pada kejiranan, rumah terbuka, gotong royong. Kalau kesihatan, amalan gaya hidup sihat, kepentingan riadah, langkah pencegahan penyakit berjangkit. Dan tajuk-tajuk lain yang boleh kita beri perhatian, pelancongan, amalan menabung, permainan tradisional, pengangguran, semangat patriotisme, teknologi maklumat, koperasi. Dan juga mungkin anda boleh latih yang lain seperti persediaan menghadapi kerjaya. Anak-anak, bagaimana cara kita nak ulang kaji? Mungkin anda boleh buat peta minda untuk membuat huraian ringkas terhadap tajuk-tajuk ini. Okey? Dan banyakkan membaca.
Baiklah, untuk kertas 2 soalan rumusan, pastikan anda mahir menjawab rumusan. Rumusan lubuk markah ada 4 perenggan. Pertama, pendahuluan. Gunakan perenggan yang selamat cara menulis perenggan pendahuluan, iaitu rumusan membincangkan. Tukar perkataan sinonim, selepas dan kamu sambung sampai habis ayat tersebut. Kemudian pastikan anda ambil perenggan kedua, isi tersurat. 6 isi tersurat atau 7. Isi tersurat boleh gabung, jangan ambil huraian dan contoh. Kemudian jangan lupa, jangan tinggal subjek ataupun frasa penting. Okey, isi tersurat dalam perenggan kedua. Kemudian perenggan ketiga, isi tersirat. Kamu berikan 2 atau 3 isi tersirat yang berkaitan dengan tema dengan betul. Dan ingat, isi tersirat tidak boleh ambil dalam petikan. Mesti yang kamu fikirkan sendiri. Dan akhirnya perenggan rumusan ini, perenggan penutup, kamu akan buat satu ayat yang mengandungi 5 perkara. Ingat 5 jari, iaitu kesimpulannya, siapa, buat apa, agar atau supaya, dan perkara positif. Perkara positif biasanya kesan yang berkaitan dengan tema yang positif. Ingat, jangan lebih 140 patah, 120 patah perkataan. Jangan lebih ya. Okey, dan anak-anak tulislah jumlah patah perkataan dalam kurungan dengan betul. Okey, kemudian kita ada soalan pemahaman. Ada soalan pemahaman rumusan, soalan pemahaman antologi. Okey, dalam 2A, 2B, 2C dan 2D. Pastikan anda faham konteks ataupun bentuk soalan. Soalan yang pertama, pemahaman teks ataupun maksud rangkai kata kalau untuk untuk rumusan, dan anda kena faham maksud rangkai kata. Guna kaedah kerat untuk memberi makna kata. Dan kalau pemahaman teks, iaitu soalan konteks. Soalan kedua, iaitu soalan kebat ataupun pemahaman teks. Biasanya kalau soalan kebat, anda berikan 3 isi. Setidak-tidaknya, kalau ada huraian tak apa, kalau tidak ada huraian pun tak apa. Sebaik-baiknya biar ada huraian lah. Kemudian soalan konteks maksudnya jawapan tu ada dalam petikan. Anak-anak perlu cari, guna kaedah pembaris untuk mencari jawapan. Dan markah diberikan 3. Jadi kalau bagi 3, anda berilah markah jawapan itu 3. Sama dengan kehendaknya. Lagi selamat. Dan soalan yang ketiga, ada yang soalan kebat, ada juga soalan komsas seperti yang tertera pada skrin. Jadi kalau soalan kebat, ingat, anak-anak boleh berikan 4 isi, ataupun boleh berikan 3 dengan contoh, ataupun mungkin 2 huraian, 2 isi dan 2 huraian. Tapi yang paling selamat bagi 4 isi ataupun 3 tanpa huraian. Itu yang paling selamat. Jadi untuk soalan kebat, kita guna formula basuh. Baca, analisis, subjek dan huraian. Manakala kita gunakan teknik pembaris untuk mencari soalan konteks, jawapan dalam soalan konteks, kita guna teknik pembaris. Okey? Baik anak-anak. Kemudian kita lihat soalan tudingan. Lihat paparan soalan tudingan untuk antologi. Dan untuk soalan 2C, kepimpinan melalui teladan ataupun burung terbang di pipis Kanada. Sebab ada 2 je, jadi berikan 2 perhatian. Okey, perkara-perkara ini ingat kepada formula MAPETEN, iaitu maksud, pengajaran, persoalan, pewatakan, tema dan juga nilai. Cuba beri perhatian tentang perkara-perkara tersebut. Okeylah baik anak. Kemudian kita lihat pula kepada tata bahasa. Bagaimana kita bina ayat untuk menggunakan formula SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Pastikan paling minimum 7 perkataan dalam ayat tersebut. Dan untuk soalan 3B, kita ada ayat-ayat yang kita perlu beri perhatian. Ayat songsang, pola ayat, ayat perintah, ayat tanya, cakap ajuk, cakap pindah. Okey, untuk soalan 3C, ingat ejaan guna formula hutan japat yang boleh dilihat dalam YouTube Abadin, Syahadin. Kemudian imbuhan awal dan akhir dan apitan dan juga sisipan. Yang biasa tanya yang 3 ni lah. Istilah dan tata bahasa dan peribahasa, anda selalulah buat latihan untuk lebih memantapkan. Ayuh Abang kongsikan beberapa slide untuk soalan tata bahasa. Kita lihat yang pertama, pola ayat. Begini kaedahnya. Kenal pasti betul pola dengan betul. Dan kamu tulis jawapannya mestilah pola FN di hadapan. Okey, kenal pasti yang betul untuk kamu faham. Kemudian ini ayat songsang. Dalam membina ayat songsang ada 2 kaedah. Iaitu songsang subjek predikat keseluruhan. Jadi beginilah keadaannya. Dan yang kedua, songsang 1, 2, 3. Kamu lihat pada jadual ini, insyaAllah kamu akan lebih memahami. Okey? Sebab kita nak ulang kaji ekspres. Kemudian anak-anak, contoh jenis ayat. Beri perhatian pada ayat perintah. Ada 4, permintaan, larangan, silaan dan seruan. Okey, suruhan. Jadi tengok ayat tu biar betul. Biar faham betul-betul. Baiklah anak-anak, cakap ajuk, cakap pindah. Cakap ajuk ialah dialog. Manakala cakap pindah adalah ayat penyataan. Kamu kena faham dan cara bertulisnya seperti yang mana yang saya paparkan. Okey, ini kalau cakap pindah kepada cakap ajuk. Okey, lihat betul-betul. InsyaAllah anda boleh kuasai.
Kemudian untuk jawapan soalan keempat yang terakhir, novel 15 markah. Gunakan formula penyataan huraian tambah contoh. Penyataan huraian tambah contoh ini boleh digunakan untuk 5 perkara, iaitu N, nilai, 3P, pengajaran persoalan perwatakan, dan L, latar. Jadi, cara mudah, ingat 1 jawab 5. Isajali. Bagaimana ingat 1 jawab 5? Lihat pada paparan ini. Kita ingat 1 nilai, contohnya kasih sayang, kita boleh jawab 5 perkara dengan menggunakan contoh yang sama. Okey, kita boleh gunakan contoh yang sama. Yang penting ayat dia. Kalau nilai, kasih sayang. Kalau persoalan kasih sayang ataupun persoalan tentang kasih sayang. Sambung ayat huraian dengan lengkap. Perwatakan seorang yang. Pengajaran kita hendaklah dalam latar masyarakat yang. Kemudian kita lengkapkan ayat itu biar sempurna dan kita boleh gunakan contoh yang sama. Okey, ini adalah merupakan soalan tudingan untuk novel, bukannya soalan sport tapi sebagai panduan untuk kita membuat ulang kaji dengan betul. Ingat teknik jawab, kalau soalan kebab peristiwa, anda boleh masukkan nama watak dalam peristiwa. Untuk bukannya N3PL, anda boleh masukkan nama watak. Okey, jawab dengan betul dan semoga perkongsian ini memberikan manfaat pada anda untuk lebih bersedia dalam menghadapi SPM 2020. Terima kasih kerana sudi mendengar dan semoga bermanfaat buat semua. Salam ceria daripada Abadin dari Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Bye.